seperti yang ditayangkan di sini. Antara British dan Parti Komunis Malaya, PKM, siapa kegelapan, siapa cahaya. Ya. Adakah satu, bila kita British datang itu, British membawa cahaya, enlightenment. Saya guna perkataan itu memang dengan purpose, memang secara sengaja saya gunakan kegelapan dan cahaya. Sebab kegelapan, darkness itu membawa maksud satu keadaan yang ketertinggalan, tertindas, tidak ada kemajuan, macam dark age, zaman gelap di Eropah. Dan cahaya, bila Eropah keluar daripada zaman gelap dia tu, zaman gelap, dark ages, in Europe, dia apa yang bermula dengan apa? Enlightenment, age of enlightenment, satu zaman pencerahan, cerahan cahaya lah. Jadi lawan lah tu. Kalau dalam Islam ada minaz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan daripada kegelapan kepada apa? Cahaya, nur, cahaya. Jadi antara British dan PKM ni, kita nak tengok sebab apa, tuan? Tajuk ini, satu nak menjawab soalan yang asal tadi itu. Yang kedua, kalau kita tengok setiap kali kita merdeka, ni bulan merdeka ni, lagi 2 minggu, apakah bentuk filem yang banyak kita akan tonton nanti? Adakah bentuk filem itu adalah anti-British atau bentuk filem itu anti-komunis yang kebanyakannya? Yang kita akan lihat adalah anti-komunis. Mana filem anti-British? Kebanyakannya. Ya? Yang betul-betul mendedahkan keburukan daripada penjajahan itu. Ya? Mungkin sangat kurang lah. Mungkin Hati Malaya itu ada sikit-sikit. Ya? Mat Kilau itu ada sikit-sikit, tapi lebih banyak adalah kita bercakap, berwacana tentang hati-hati dengan komunis. Ya, komunis jahat, tapi kita hanya meletakkan komunis sahaja dalam keadaan kegelapan itu. British tidak, sebab kita rasakan bahawa British banyak membawa kemajuan kepada kita. Ya? Bukan saja kepada kita di Malaysia, tapi di banyak negara-negara yang dijajah itu. Okey, latar belakang latar belakang British bermula 1786. Ini dalam konteks Malaysia lah. Dalam konteks Malaysia, bermula 1786 iaitu ketika kali pertama mereka mengambil Singapura itu oleh Francis Light. Ya, kemudian 1786, kemudian 1819 di Melaka. 1826 adalah penumbuhan negeri Selat. Penumbuhan negeri-negeri Selat yang kita selalu belajar, negeri-negeri Selat. Apa dia negeri-negeri Selat? Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Alah, Pulau Dinding, Pangkor. Itu juga termasuk dalam negeri-negeri Selat sebenarnya. Tapi Pangkor tak popular. Sebab apa Pangkor Dinding itu tak popular? Sebab dia tidak mendatangkan sumber ekonomi yang bukan sumber ekonomi yang besar kepada British. Jadi akhirnya dia digugurkan daripada negeri-negeri Selat. 3 ni yang kekal. Baik, itu British. Kemudian imperialism. Berlakunya imperialism tadi itu, iaitu gerakan ataupun dasar untuk meluaskan kuasa, untuk menjajah negara-negara lain. Ya, imperialism, the last stage of capitalism. Imperialism ini adalah stage terakhir, bukan permulaan, tetapi dah tahap terakhir kepada kapitalism. Jadi kapitalism dulu yang muncul berbanding dengan imperialism. Kapitalism tuan-tuan semua tahu. Kapitalism ini adalah satu keadaan adanya modal yang besar untuk meneroka perniagaan. Ya? Kapitalism. Jadi siapa-siapa yang ada modal yang besar, itu mula-mula macam kita bincang tadi, EIC, BOC, Syarikat India Timur Belanda, Syarikat India Timur Inggeris. Itulah dia kapitalism. The beginning of modern capitalism. Apabila orang kaya-kaya, dia mengumpul duit, dia menyatukan dana dia, capital, modal, dan dengan modal yang besar, dia pergi meneroka, membuat perdagangan dengan orang lain. Ya? Mula-mula dia berdagang, tetapi dalam perdagangan itu dia mengumpul maklumat. Semua tanah-tanah yang dia pergi berdagang. Dan daripada maklumat yang ada itulah dia mengembangkan. Dia buat dasar apa? Kita tidak cukup untuk berdagang sahaja. Kita perlu menguasai tanah ini. Tanah ini untuk apa? Kita bukan saja boleh menjual barang. Kita bukan saja boleh mendapatkan bahan mentah. Bukan saja boleh membeli barang. Kita boleh dapat bahan mentah daripada tanah itu. Bahan mentah itu dalam mana? Dari dalam buminya, dari atas buminya, dan daripada semua yang bergerak di atasnya.
berupa manusia, berupa haiwan-haiwannya, binatangnya. Ya, gajah. Contoh gajah berapa banyak gajah yang dibunuh, dicabut gadingnya. Gading-gading itu adalah ivory kan, ivory. Gading ini semua adalah benda-benda yang sangat sangat bernilai, ya. Ini yang berlaku. Itu adalah last stage of capitalism. Capitalism bila dia dah matang, dia jadi imperialism. Maka tergeraklah mereka berlawan untuk tunjukkan siapa yang lebih powerful. Baik. British ni dia gentlemanly capitalism. Apa dia gentlemanly capitalism? Dia capitalism yang berupa gentleman. Dia pergi buat hubungan, dia berbaik-baik dengan pemerintah tempat itu, dengan pembesar tempat itu. Dia tidak pergi dalam unsur paksaan. Semuanya dengan menggunakan pena dan kertas. Pen and papers. Inilah perbezaan British dengan kuasa-kuasa imperial yang lain. Kuasa-kuasa penjajah yang lain. Dia menggunakan pena dan kertas. Setiap kali dia pergi berurusan, dia akan buat perjanjian, dan dengan perjanjian itu dia akan mengikat. Dan perjanjian itu menawarkan sesuatu kepada orang yang menyertai perjanjian dengannya. Inilah kebijaksanaan. Akhirnya kita nampak yang menguasai dunia ni bukan senjata lah. Sebelum daripada itu adalah pena dan kertas. Dan ternyata pena dan kertas ini menguasai apa? 1/3 dunia ni. Seperti as the saying goes, the sun never set in the British Empire. Matahari tidak pernah terbenam di Empire British. Apa maksud dia? Kalau kita tengok luasnya, dari Amerika itu memang tanah jajahan dia juga lah, Amerika Syarikat itu. Sampai Amerika paling barat, paling timur apa? Paling timur mungkin di Australia, di New Zealand. Ya. Itu semua merupakan tanah jajahan dia. Jadi sun never set, matahari naik dan terbenam di Australia. Matahari ada di atas mana? Atas Malaysia. Terbenam di sini, dia ada di atas Burma, ada di atas India. Kemudian dia bergerak ke Arab Saudi, sampai ke negara Afrika, dan sampai ke Amerika. Dan dia pusing balik, naik balik. So, matahari tidak pernah terbenam, begitu luasnya. Inilah dia empire yang paling luas pernah disaksikan oleh manusia. Yang digerakkan dengan sea power. Baik. Tapi semua itu apa? Bukan semuanya digerakkan dengan military. Bukan semua yang digerakkan dengan military. Banyak yang digunakan gentlemanly capitalism itu dengan menggunakan kertas dan pen. Dan kemudian bila mereka masuk British ni, bila mereka masuk, mereka membawa satu ideologi, iaitu white man's burden. White man's burden ini beban orang putih. Apa beban orang putih ni? Orang putih mempunyai satu beban di atas bahunya untuk mentamadunkan manusia-manusia ni. Ya. Mereka hanya baru maju tahun 1400, 1500. Yang ketiga itu sudah ada tamadun yang besar di seluruh dunia. Ya. Sudah ada di seluruh dunia ada tamadun yang jauh lebih awal. Tapi mereka pula tiba-tiba cipta satu mental condition, mengatakan white man's burden sudah menjadi beban orang putih untuk mentamadunkan, untuk mengeluarkan orang ini semua. Dia kata colored people, kulit yang berwarna lah. Kulit tak warna, dia kulit putih. Orang lain semua kulit berwarna. Tugas dia untuk mengeluarkan mereka ini daripada kemiskinan, daripada kejumudan, daripada ketertinggalan. Ini yang ditulis oleh siapa? Ini adalah satu falsafah yang ditimbulkan oleh sarjana mereka, bukan oleh kerajaan, oleh penulis. Rudyard Kipling nama dia. Rudyard Kipling ni dia tahun 1800 lebih lah, dia yang munculkan idea ni, white man's burden ini. Dan akhirnya dia terima. Kita ni nak pergi menjajah Malaysia. Okey, ya betul. Ini adalah beban untuk mengeluarkan orang Melayu daripada apa? Daripada kezaliman pemerintahan, daripada kejumudan, daripada konservatisme. Itu idea ni. So British datang. Di mana-mana pun dalam dunia ini, penjajah lah yang memerlukan tanah yang dijajah ni. Orang yang dijajah tidak pernah memerlukan penjajahannya.
si penjajah lah yang sering memerlukan anak jajahannya. Mereka yang memerlukan kita, hasil bumi kita, tenaga kerja kita. Kita tidak pernah memerlukan apa-apa. Pernah hidup semua negara-negara yang pernah dijajah ini sebelum datangnya penjajahan, dia hidup dengan keadaan yang lebih baik, dalam keadaan tidak ada penindasan, tidak ada kezaliman. Walaupun kita nampak British ini nampak macam gentleman tadi itu. Okey, ini tadi latar belakang British bermula 1930 ini di tanah Melayu di Malaysia. Yang berkembang selepas 1941. Bila 1941 iaitu Perang Dunia Pertama. 1941 tu tuan-tuan, bila berlakunya Perang Dunia, tuan-tuan tahu, tuan-tuan yang membuat pun semua tahu 1941 apabila berlakunya serangan Jepun ke tanah Melayu di Kota Baru, bermula dengan Kota Baru itu, British lari meninggalkan Malaysia. Dan dia menyerahkan senjata, taktik, strategi itu semua kepada siapa? Kepada Parti Komunis Melayu untuk meneruskan on behalf of British. Oh, bijak tuan-tuan, British ni hebat. Dia tak nak perang dengan Jepun, tapi dia tinggalkan orang itu di situ, dia bagi senjata, dia bagi segala duit, dana apa semua, hang lawan Jepun. Dengan menggunakan apa? Sentimen perang Cina-Jepun yang pernah berlaku. So orang Cina yang menyertai komunis di sini, mereka membawa kemarahan yang sama akibat daripada kemusnahan perang apabila Jepun menyerang China. Dan mereka juga pernah menghantar perang Cina-Jepun pernah berlaku 2 kali sebelum daripada perang dunia kedua itu. Jadi mereka, Jepun lari, British lari, ditinggalkan kepada Parti Komunis Malaya, hang lawan, kami bagi senjata. Kami bagi senjata, kami bagi bantuan apa semua. Di situlah kekuatan Parti Komunis Malaya berkembang. Jadi British ini memang menunggang sungguh lah. Dia menunggang Parti Komunis Malaya. Itu soalan ini tadi yang berkaitan dengan soalan yang diajukan awal tadi, saya lupa siapa yang bertanya. Adakah Parti Komunis Malaya itu berjuang untuk memerdekakan? Tak, bukan dia nak memerdekakan tanah Melayu. Dia berjuang, yang pertama ialah menentang Jepun. Kenapa dia tentang Jepun? Sebab Jepun datang, dia membawa kemarahan daripada perang Cina-Jepun itu. Emosi, psychologically affected. Dia perlu melawan Jepun. Di situ kemudian datanglah regimen Melayu tu, regimen ke-10, iaitu orang Melayu dalam perang terhadap Jepun ini. Itu timbul persoalan, kenapa pula orang Melayu ada di situ? Jadi kita perlu berbezakan, pada waktu itu yang paling well organized, pertubuhan yang mempunyai organisasi, berstruktur, yang mempunyai kewangan, yang mempunyai persenjataan, hanya komunis. Hanya Parti Komunis. Maka itulah Abdullah Sidi, Rashid Maidin, Samsyah Fakih dan segala ini masuk. Dan mereka masuk untuk apa? Mereka masuk memang untuk perjuangan untuk memerdekakan. Mereka masuk untuk itu pada fasa yang pertama, iaitu pada fasa sebelum merdeka. Ini kita sedang bercakap sebelum merdeka. Dia ada beberapa fasa. Maksudnya Doktor, okey. Maksudnya pejuang-pejuang Melayu yang memihak yang masuk dalam komunis tadi adalah kerana ingin mendapatkan senjata. Macam tu. Sebab mereka tidak ada senjata. Jalan lain. Mereka tidak ada jalan lain untuk berjuang. Okey, tapi Doktor, saya ada pergi ke satu stadium di Kota Tinggi rasa, kalau tak silap saya. Okey. Di situ diletakkan di pameran tu, di ruang pameran pelbagai jenis senjata. Pistolnya, senapannya, dan melalui pegawai di situ dia bagi tahu, dia maklumkan bahawasanya semasa silap saya Portugis masuk ke tanah Melayu, mereka heran kenapa, macam mana orang Melayu ni pada struktur tersebut dah ada senjata yang canggih juga dan banyak dia kata. Dan saya tengok ada yang besar, ada yang kecil, sekecil-kecil pun ada yang sangat kecil. Dia punya pistol dia tu. Itu macam mana pandangan Doktor? Itu daripada mana sebenarnya? Okey, memang senjata ada. Kita tidak menafikan bahawa ketika perang dengan Portugis itu pun senjata ada. Cumanya keupayaan senjata itu sebenarnya dia lebih rendah daripada keupayaan senjata Portugis. Ini hakikat yang perlu diakui, dan ini bukan saya cakap, ini dikatakan hasil kajian daripada Dr. Jelani Halim
Dr. Jelani Halimi. Dr. Jelani adalah pensyarah, mantan pensyarah di USM yang mengkhusus tentang kajian ini. Perdagangan di Selat Melaka, perkapalan dan juga persenjataan ini. Dan beliau yang memaklumkan pada saya bahawa memang ada senjata, tetapi senjata itu memang lebih rendah kemampuannya dengan jika dibandingkan dengan senjata Portugis. Macam Lela Rentaka itu semua, kita ada perkara-perkara yang sebenarnya exaggerated tanpa bukti. So itu yang disebut oleh Dr. Jelani Halim dari USM itu kepada saya. Walaupun itu bukan bidang kajian saya secara khusus, tapi itu yang disampaikan kepada saya daripada USM. Anda boleh Google lah Dr. Jelani Halimi. Bukunya pun ada berkaitan dengan perkapalan di Selat Melaka. So Selat Melaka itu dia berkaji tentang Melaka semua lah. Dan juga tentang kapal mendam berahi apa itu semua lah. Tapi kena baca buku itu. Memang ada senjata. Cumanya kemampuan senjata itu lebih rendah. Dan kita tengok satu lagi. Okay, kalau kita fokus kepada komunis tadi itu, mereka mahukan satu well organized organization. Organisasi yang tersusun. Tahu matlamat dia, tahu macam mana nak serang, tahu bagaimana nak bergerak. Bukan sahaja ke persenjataan itu sahaja. Tapi satu ketumbukan yang mempunyai latihan. Sebab memang PKM ini, anggota bintang 3 ini memang terlatih oleh British. Kalau tuan-tuan pun tahu, Chin Peng itu mendapat anugerah OBE, Order of British Empire. British Empire tu dapat semat di dada ni, British bagi Order of British Empire. Betapa rapat dia dengan British itu pada peringkat awal ni. Itu fasa yang awal. Tapi bukan dia berjuang itu bukan untuk memerdekakan itu dalam konteks itu, tak. Dia yang pertama ialah dia mewakili British untuk berlawan dengan Jepun. Yang kedua, mereka pada fasa selepas Perang Dunia, kita kata fasa interregnum. Fasa interregnum ni ialah antara Jepun meletak senjata, sampailah BMA masuk. Dia ada tempoh 2 minggu. Tempoh 2 minggu inilah tuan-tuan yang saya kata tadi BMA masuk kan. Dalam tempoh 2 minggu ni kita kata fasa interregnum. Interregnum ni satu keadaan ketiadaan pemerintahan. Bila dia tengok ada ruang yang kosong, PKM keluar. Dia ada ahli, dia ada strategi, dia ada pengetahuan tentang demografi, geografi tanah Melayu ini, dan dia punya senjata. Dan dia kata, okey, dengan ini kami yang akan kuasai tanah Melayu. Tapi adakah kuasai tanah Melayu itu adalah untuk memerdekakan seperti mana yang perjuangan kemerdekaan orang Melayu sebelum itu? Bukan. Dia nak menubuhkan negara satelit. Negara satelit People's Republic of China. Negara satelit Soviet Union, negara satelit Comintern. Saya tulis ni. Ada di bawah tu. Ditubuhkan di bawah Comintern dari itu, Communist International. Negara satelit. Negara satelit maksudnya dia bernaung di bawah Comintern, di bawah Rusia. So itu adalah matlamatnya. Tapi British tidak bersetuju. British kata serahkan balik senjata, tak jadi, maka berlakulah pertempuran. Kemudian berlakulah satu perkembangan itulah yang tak setuju apa itu semua daripada tahun 45-46 Melayu Union. Mereka main tarik tali begitulah, tak sedahkan senjata apa semua, masuk dalam hutan. Kemudian 48 Julai 48 British mengisytiharkan darurat. 48 hingga 60. 48 hingga 60 diisytiharkan darurat, di emergency dalam bahasa dia. Emergency, tapi ya tuan, kita tahu bahawa sebenarnya emergency is not emergency. Emergency was a war. War against communism. War against communists. It was a war. Undeclared war dalam bahasa. Ada buku tulis undeclared war. Peperangan yang tidak diisytiharkan. Mengapa tidak diisytiharkan perang? Kalau perang diisytiharkan sebagai perang, semua kepentingan British yang ada di tanah Melayu tidak boleh claim insurans atas kerosakan, kemusnahan perang tak boleh claim insurans. Tetapi kemusnahan disebabkan oleh serangan komunis dalam emergency. Ada sekatan perjalanan, ada curfew kan. Perintah berkurung apa tu semua. Tapi disebabkan itu, dia tidak void syarat insurans. Jadi British sebab itu dia tidak mengisytiharkan sebagai perang. Ini kebijaksanaan British. Dan dia bertempur. Dia bertempur dengan. Tapi kan, Doktor, yang maksud insurans tu apa maksud dia? Insurans.
insurans yang kita claim kalau kemusnahan, kan kilang-kilang, lombong-lombong ni ada insurans macam sekarang ni kan. Maksudnya masa tu dah ada dia punya tu. Dah ada. Oh. Dah ada. Insurans dah ada tuan Insurans perniagaan ni sudah ada. Kalau ada kemusnahan ini ada pampasan dia sudah ada. Okay. Pada tahun berapa? Tahun 18 lebih 19? 1900 ke atas sudah ada lah. Oh. Apabila berlakunya kapitalisme, yep. Kapitalisme muncul, maksudnya contohnya kalau di Malaysia ni pembukaan lombong-lombong dan pembukaan kawasan getah apa semua memang dah ada insurans. Tapi bila perang dia tak boleh claim. Sebab itu kemusnahan perang 41 hingga 45 tak boleh dapat apa-apa. Kemusnahan perang tak dapat. Macam isytihar darurat je lah ya. Darurat. Kalau sekarang zaman sekarang darurat. Kalau isytihar darurat boleh. Kalau perang tak boleh. Sebab memang kalau kita sign dalam perjanjian insurans pun memang kalau dalam keadaan perang tidak dilindungi oleh insurans. Pada waktu tersebut insurans apa yang ada yang diterajui oleh syarikat saya tak tahu lah. Syarikat saya tak tahu. Syarikat saya tak tahu. Tapi memang ada syarikat Perancis dan syarikat British. Banyak kan. Okey. Terima kasih. Baik. Golongan kapitalis yang takut declare war. Memang dah declare war lah, cuma nama je tidak. So 48 hingga 60 dia emergency ada ordinance oleh British lah, bukan sebab kita belum merdeka lagi tu. Kita merdeka dalam darurat itu. 48 hingga 60. So 48. Tapi kan kalau kita tengok walaupun 48 itu sebenarnya dia sedang attack ambush kepada komunis, yang pertama dibatalkan pendaftarannya adalah Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Yang dipenjarakan, yang ditangkap adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Yang diburu adalah pejuang-pejuang kemerdekaan orang Melayu. Bukannya Parti Komunis Melaya. Parti Komunis Melaya hanya diharamkan, disiarkan haram sebulan ke 2 bulan lepas disiarkan darurat pada Julai 1948 itu. So ini ada pandangan-pandangan beberapa sarjana sejarah yang mengatakan sebenarnya British dia serampang dua mata. Sebenarnya dia nak attack itu ialah para pejuang kemerdekaan ini yang duk mengapi-apikan sentimen kebangkitan terhadap British. Jadi dia kata okey. Sekarang ni kita tak nak bermusuhan secara langsung dengan para pejuang Melayu ni. Jadi kita buat seolah-olah kita isytihar darurat, kita perang undeclared war tadi tu. Kita perang dengan komunis pada masa yang sama, kita serang orang ni. Dan Parti Kebangsaan PKMM misalnya diharamkan. So itulah perkara-perkara yang tersirat dalam perjuangan komunis ini. Tapi 48, bila kita kata 57, bila kita merdeka, komunis tidak meletakkan senjata pun. Kita sudah menjadi satu negara yang berdaulat. Di sinilah saya kata perseteruan dan permusuhan antara komunis dengan sistem demokrasi berparlimen itu, raja berperlembagaan menjadi sangat pertemuan yang sangat dahsyat, pertemuan yang berat dan tajam. Sebab negara sudah merdeka. Dan negara merdeka, negara sudah berdaulat. Ketua negaranya adalah yang di-Pertuan Agong. Dan apa-apa perisytiharan untuk berperang dengan negara yang merdeka itu bermaksud sudah bertentangan dengan itulah. Tapi Doktor, sistem demokrasi raja berperlembagaan itu. Doktor, kalau kita tengok filem Bukit Kepung tu, mana Doktor, adakah filem Bukit Kepung tu dia punya jalan cerita dia tak betul atau betul? Jalan cerita yang mana tu? Jalan memang dia betul peristiwa berlaku. Sebab dalam tu macam komunis dan juga askar-askar Melayu ni dia berperang dengan komunis, bukannya dengan British ke apa. Kita nampak British yang bawa datang pertolongan untuk memusnahkan komunis tadi. Sebab pada waktu itu kerajaannya adalah kerajaan British. Kerajaan polis yang berkhidmat itu adalah polis. Sebab itu tuan persoalan yang sama tadi kita boleh ajukan kepada pelajar kita, sama macam Mat Kilau tadi, kes Mat Kilau. Sama macam kes Mat Kilau tadi, kalau kita hidup zaman itu, kita nak sokong Sultan Pahang ke atau kita nak sokong Mat Kilau? Sama juga kalau kita hidup pada zaman itu tadi, peperangan tadi itu, Bukit Kepung misalnya, kita nak sokong British ke atau kita nak sokong komunis? Penjajah British pun. Komunis juga. Komunis adalah pemberontak.
Jadi kita nak sokong siapa? Itu soalan kita ialah it's not between A and B, bukan binary lah. Bukan kalau kita sokong ini, kita sokong kita sokong British, kita bermusuh dengan komunis, atau kita sokong komunis, kita bermusuh dengan British, atau kita bekerja dengan British, maksud kita tak. So saya kata akhirnya kembali kepada keadaan sejarah waktu itu, keadaan zaman, dia memang orang Melayu tak ada. Itulah dia pekerjaan, maksudnya bekerja dengan kerajaan, bermaksud itu dia. Sebab itulah British memanipulasi, sebab British menjalankan mandat itu atas nama siapa? Atas nama Raja-Raja Melayu. Dia adakan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu bersekutu, dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Mandat itu dijalankan di atas nama Raja-Raja. Di atas nama Raja-Raja. Mengapakah Malayan Union gagal? Sebab Malayan Union nak hapuskan mandat Raja-Raja, dan mandat itu terus datang daripada Queen Elizabeth ataupun King di London itu. Itu yang membezakan. Jadi ketika peristiwa itu semua berlaku, bahawa seolah-olah orang yang bekerja dengan British ini adalah orang yang bekerja dengan kerajaan, dan mereka ini mewakili kerajaan dan membawa mandat Raja-Raja. Itu psychologically, secara psychological. Komunis betul-betul tumpah di Malaysia. Ayah saya salah seorang yang pernah bertempur di Darul Bilut. Okay. Ini maksudnya Datuk, macam yang soalan tu tanya, maknanya komunis adalah sebagai satu kambing hitam kepada British, macam tu? Boleh kita katakan macam tu? Oh tak juga, kalau kita kambing hitam ni seolah-olah macam dia tak bersalah, memang British yang menyalahkan dia. Pada saya dia pun banyak bersalah. Okay. Kalau kambing hitam ni seolah-olah dia innocent lah. Innocent. Tak, sebenarnya mereka ini mula-mula saling memerlukan. Saya bagi contoh tuan Ni mereka kan? Okay, boleh tutup. Siapa tu? Mohon tutup speaker. Nur Hafizah. Puan Hafizah, tolong tutup mic Kalau tak ada memang tak cukup lah tu. Takut tak ada video. Tengok tu, kalau tak ada kongsi Puan Hafizah, mic. Kita tak boleh. Senyaplah. Puan Hafizah Marzuki, tolong tutup mic ya. Kita habis kuliah dulu. Okay, thank you. Baik, kita letak keadaan macam ni kan. Apa ni, baru-baru ni perang Ukraine dengan Rusia. Perang Ukraine dengan Rusia. Rusia upah tentera itu. Kan? Upah tentera mercenary dia, tentera upahan itu. Allah, apa ke nama pertubuhan itu? Wagner Group, exactly. Wagner Group, kan? Wagner Group itu bekerja untuk Rusia against Ukraine, tapi sampai satu tempoh itu Wagner merasakan bahawa mereka tertindas oleh Rusia sendiri. Mereka merasakan bahawa overpowered by Russia. Tindakan mereka sebenarnya, sebab Wagner ini dia sendiri adalah tentera upahan. Dia tak nak tertakluk kepada mana-mana pihak. So sampai satu masa Wagner itu akhirnya dia patah balik daripada Ukraine, lawan balik dengan Rusia. So saya lebih kurang itulah keadaan yang pernah berlaku di Tanah Melayu dulu tu, ketika darurat itu. Dia diupah oleh komunis ini, diupah maksudnya dari upah itu dalam konteks memberikan senjata dan juga kewangan apa semua. Akhirnya apabila mereka merasakan bahawa mereka akhirnya ditekan oleh British untuk meletak senjata, mereka tak boleh nak bergerak apa semua. Mereka seolah-olah merasakan seperti digunakan oleh British, mereka bertindak balas terhadap British. Dan mereka bertindak balas bukan sahaja bertindak balas secara kosong, bukan tidak ada ideologi, bukan mereka tidak ada cita-cita, mereka ada cita-cita. Seperti mana saya katakan tadi, cita-citanya ialah menumbuhkan satellite state, Soviet Union satellite state. Dia nak negara ini menjadi negara satellite kepada gerakan komunis antarabangsa, Komintern tadi itu. Jadi dia tidaklah kata kambing hitam. Dia mempunyai ideologi yang jelas. Jadi kalau kita nak kata perjuangan itu satu perjuangan kemerdekaan, saya tak berapa setuju lah. Saya tak setuju lah kalau kita nak katakan perjuangan kemerdekaan. Sebab kita dah merdeka. Kalau dia kata perjuangan itu ke arah kemerdekaan, sepatutnya tahun 57 dah habis. Tahun 1957, perjuangan itu sudah ditamatkan. Tapi tidak, 57 hingga 60. Kemudian tahun 69 sambung lagi.
sampai tahun 1889. Peristiwa perjanjian Hanyai itu. So di situlah saya kata akhirnya kita tak boleh nak terima pergerakan Parti Komunis Malaya ini sebagai pejuang kemerdekaan. Kalau pejuang kemerdekaan, apabila kemerdekaan diisytihar pada malam 31 Ogos itu sepatutnya sudah ditamatkan. Itu responnya. Baik, panjanglah kita punya cerita ni. Dan kita tengok di sini ada cerita tentang matlamat mereka untuk menggulingkan British, hapuskan feudalism, tubuhkan Republik Rakyat Malaya. Ini semualah part of the ambitions, cita-cita mereka. 1970, ini fasa yang selepas itu mereka menolak bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu pergerakan Parti Komunis Malaya itu. Baik. Inilah sekali bagi slide ini . So kesan buruk. Kita tengok lebih kurang kesan buruknya British dan PKM. Dua-duanya, kalau kita katakan British itu adalah nur, cahaya, enlightenment, pun tidak juga, dia memecah-mecahkan alam Melayu, dia membawa notion of colonialism itu, satu keadaan mentality yang sangat-sangat mengesankan kepada semua bangsa yang dijajah. Sampai hari ini kita, bangsa-bangsa yang dijajah ini, dia rasa kagum dengan orang putih. Dia rasa kagum dan dia rasa sangat taksub kepada sesuatu yang berbunyi western, berbunyi barat, berbunyi pakaiannya, makanannya, bahasanya, teknologinya, Dan disebabkan ketaksuban itu, kekaguman itu, akhirnya kita rasa rendah diri, menyebabkan kita inferior. Inferiority itu muncul daripada pesan penjajahan yang beratus tahun. Dan kita, inilah kenapa kita kena sedarlah. Bila kita sedar, disedarkan dan menyedarkan orang lain, baru kita perlahan-lahan boleh keluar daripada ini. Inilah kita faham bahawa kita sedang berada dalam satu keadaan inferiority complex, terperangkap dalam itu. Bukan saya saja sebut, saya baca buku. Kalau tuan-tuan pernah dengar Syekh Abdul A'la Al-Maududi. Al-Maududi ulama besar di Asia Selatan. Dia kata bangsa yang dijajah ini, dia kata cenderung untuk terperangkap dalam kekaguman terhadap bangsa yang menjajahnya. Ini adalah satu kesan yang berpanjangan. Jadi tak betul kalau kita kata penjajah bawa itu, penjajah bawa ini, tak. Hari ini kita melihat sebab kita dah senang. Sebab itu kita menilainya begitu. Sebab kita dah senang, kita dah merdeka, kita dah aman, damai, kita pakai kereta, ada motor, ada rumah, berkahwin, bahagia, segala benda, dan kita kata okey, penjajahan British bagus. Sebab kita tidak meletakkan keadaan kita pada zaman penjajahan itu. Yang maruah itu, saya kata penjajahan adalah maruah. Kehilangan maruah. Dan apabila kita merdeka, maruah sebagai manusia yang merdeka itu kembali. Setiap manusia ini dilahirkan aman dan merdeka. Aman dan bebas. Baik. Kemudian kita kehilangan Singapura, penghukuman dan pembunuhan pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang yang dicop sebagai apa? Penjenayah, pengganas. Sebagai sebagai penentang kerajaan. Tapi tidak. Dia berlaku di semua tempat. Di Malaysia, di India, di China, di Arab Saudi, di negara-negara Afrika, siapa sahaja yang bangkit untuk menentang penjajah, dia dilabelkan sebagai golongan pengganas, golongan radikal, golongan kiri. Dan mereka ini layak dibunuh, layak dihukum. Sedangkan penjajah itulah yang sepatutnya dihukum. Tapi tak, sebab mereka menguasai maklumat, maka mereka menyampaikan bahawa mereka seolah-olah savior. Dan yang paling, ini dia, penjarahan hasil bumi ini. Tuan-tuan bayangkanlah berapa banyak hasil bumi yang dijarah daripada bumi yang dijajah ini. Sehingga memungkinkan mereka, dua syarikat itu, syarikat India Timur Inggeris dan syarikat India Timur Belanda, menjadi syarikat yang terkaya di dunia hingga saat kita sedang bercakap ini. Walaupun digabungkan semua syarikat yang lain yang ada pada hari ini. Bayangkan betapa banyak hasil bumi yang sudah dikorek, dia mau balik. Yang ditinggalkan untuk kita bangunan sikit, kereta api sikit itu ini, dan kita kata ya kemajuan. Tak, dia nak pindahkan
from one port to another. Dia perlukan jalan raya, dia perlukan stesen kereta api, dia perlukan kereta api, dia perlukan stesen kereta api. Bandar itu untuk apa? Untuk memenuhi kehendak keperluan pekerja-pekerjanya. Maka perlu ada kedai gunting rambut, perlu ada pos, perlu ada telegraf, perlu ada itu, perlu ada klinik. Kalau tak ada klinik, pekerjanya mati, siapa nak mengerjakan lombong? Siapa nak toreh getah? Siapa nak tanam? Siapa nak tanam padi? Siapa nak tanam itu, nak buat pertanian? Ya? Dia perlu ada klinik, dia perlu ada hospital. Jadi ini semua bukan dia datang semata-mata dia datang, okey jom kita bantu. Okey kita bantu, kita bina orang tak ada klinik. Kau jalan kaki ya man. Kita buat jalan raya di situ tak. Ya? Tapi kita dapatlah hasil daripada itu. Yang sekurang-kurangnya kalau nak dibandingkan dengan Belanda buat. Belanda di Indonesia jauh lagi teruk daripada British di tanah Melayu di Malaysia ni. Sehingga kan Soekarno pernah berkata-kata dalam satu ucapan, dia kata, beruntungnya, ini lebih kurang masuk ayat dia kata apa? Beruntungnya saudara kita di Malaya kerana yang menjajah hanya adalah British, bukan Belanda seperti kita. Dia kata beruntungnya kita di Malaysia sebab dijajah oleh Belanda, oleh British, bukan Belanda seperti mereka. Sehingga munculnya pepatah seperti Belanda minta tanah, kan ada pepatah peribahasa seperti Belanda minta tanah. Belanda dia main rampas, dia tak minta. Dia ambil tanah, kalau dia minta 1 ekar, dia ambil 1.5 ekar. Itu Belanda. Okay? Sebab itu dia boleh jadi tersyarikat sekali dunia. Baik. PKM pula, Parti Komunis, pembunuhan askar dan polis, ya, ketidakstabilan ekonomi, kemusnahan aset. Memang kerja mereka ialah apa? Bakar, musnahkan. Bakar, musnah, bom. Penegasan ciri vernacular. Penegasan ciri vernacular ni disebabkan komunis lah, berlakunya tawar-menawar untuk menekalkan ciri vernacular. Sekolah-sekolah vernacular. Ketika hampir-hampir merdeka itu. Okay. Kemudian dikotomi demografi. Berlakunya dikotomi demografi itu pemisahan antara sebab apa? Kemudiannya disebabkan oleh Parti Komunis Malaya lah Kampung Baru bertumbuh. Sebab British buat rancangan supaya orang Cina tidak dapat berhubung terus dengan komunis. Maka diputuskan hubungan itu dengan membuat kampung baru. Kampung baru ada pagar, ada lampu, ada central kitchen, ada sentry, ada jaga yang berupa polis dan tentera. Ya? Jadi itu mewujudkan dikotomi, ya? Pemisahan kawasan demografi. Iaitu kawasan-kawasan ini orang Melayu di sana satu tempat, orang Cina satu tempat. Jadi itulah antara kesan-kesan akibat daripada PKM ini. Dan kemudian prejudis perkauman. Itulah dia sampai hari ini kita masih lagi berhadapan. Ya, orang ini komunis, orang itu komunis, orang ini pengkhianat, orang tetap. Sebenarnya kisah ini dah habis lama lah. Ya. Tapi prejudis itu masih tertanam. Untuk itulah kita belajar sejarah dan untuk itulah kita ajar sejarah. Supaya kita rasa kita menghukum orang yang bersalah, bukan menghukum orang yang tidak bersalah. Okey? Saya kira untuk slide ini tamatlah